Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan kongsikan tajuk pasaran. Okey, ramai yang tanya tentang keanjalan permintaan dan juga keanjalan penawaran. Iaitu ramai yang keliru lah ya untuk membuat subtopik tu. Jadi sebelum menunjukkan bagaimana keanjalan itu dikira, diperolehi dan apa maksud keanjalan, kita akan buat revision daripada awal bab 2 lah, iaitu bab pasaran. Okay, first kena tahulah apa yang dimaksudkan dengan pasaran. Okay, ya. Apa dia pasaran? Kena ingatlah, kalau pasaran ini dia adalah menjumlahkan ataupun dia mengambil kira kesemua pembeli. Ya. Pembeli dan juga kesemua penjual. Penjual yang ada, ya. Pembeli ini melakukan apa? Iaitu melakukan permintaan, manakala penjual melakukan penawaran. Itu yang dikatakan oleh pasaran. Boleh faham ya maksud pasaran? Okey. Di mana mereka akan berjumpa, bertembung dan juga menetapkan pada satu tingkat harga untuk melakukan permintaan dan juga melakukan penawaran. Okey. First, jadi kita akan merujuk dulu, kita akan tengok dulu tajuk permintaan. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut tentang permintaan, kita kena tahulah apa dia hukum permintaan. Okey, hukum permintaan. Ya, sebelum kita masuk pada hukum permintaan, okey, normal manusia ataupun kita sebut manusia normal. Ya. Manusia normal. Manusia normal ini, ya, ni oranglah. Okey, manusia normal ini jika harga meningkat, okey, maka permintaan, kuantiti yang diminta akan bagaimana? Jika harga sesuatu barang, katakanlah handset, okey, kita katakan handset, okey, ni handphone, harga dia meningkat di pasaran. Jadi, ramai tak orang membeli handphone? Tak kan? Ya. So, kuantiti pembelian handphone akan menurun. Namun, jika harga handphone menurun, okey, kuantiti yang diminta, ya, kuantiti yang diminta akan meningkat. Itu adalah tindakan normal kita, betul? Okey, ya. Jadi, sebenarnya inilah hukum permintaan. Hukum permintaan adalah jika harga meningkat, ya, kuantiti yang diminta akan menurun. Apa yang kita dapat lihat di sini adalah keadaan yang negatif ataupun kita sebut songsang antara harga dan juga kuantiti. Okay, maka hukum permintaan adalah songsang atau negatif. Okay, boleh ya? So, jika harga turun pula, kuantiti yang diminta akan meningkat. So, dia satu naik, satu turun, satu turun, satu naik. Itu yang dikatakan ianya adalah negatif ataupun songsang. Okey, boleh ya di situ? Baik, seterusnya kita kena faham apakah maksud permintaan itu sendiri. Permintaan itu apa? Ya, permintaan itu apa? Permintaan adalah mesti ada 3 elemen. Okay, ya? Dia mesti ada keinginan. Ada 4 ya sebenarnya. Keinginan dan kemampuan. Kemampuan untuk apa? Membeli barangan dan perkhidmatan. Bila? Iaitu pada suatu tingkat harga tertentu dan pada jangka masa tertentu. Ini yang cikgu kata bahawa permintaan mesti ada 4 elemen, iaitu 4 elemen. Okey, boleh nampak ya? Mesti ada keinginan. Okey, teringin sangat nak makan,
KFC. Okey. So, kita ada katakan ada RM10. Bolehlah beli snack plate. Ya. So, ada tak kemampuan di situ? Okey. So, keinginan dan kemampuan. Itu yang pertama. Keinginan dan kemampuan untuk apa? Untuk membeli apa? B and P. Ya. P. Dan pada suatu tingkat harga tertentu. Ya, mesti ada harga. Kalau barang tersebut tidak ada harga, maka permintaan tidak boleh wujud. Ya, dan pada jangka masa tertentu. Dia mesti ada jangka masa tertentu. As example, nak beli KFC. KFC, katakan snack plate berharga, kita ambil saja ya, RM7.50. Okey, nak beli KFC yang berharga RM7.50. Okey, ada tak keinginan di sini? Okey, kita hendak. Okey ya. So ada keinginan. Okey, ada tak kemampuan? Katakanlah dalam poket kita ada RM10. Okey, sekarang ada tak kemampuan? Okey, ada ya. Jadi kita nak membeli apa? Membeli KFC. Ada barangan kan? Okey ya. Bila kita nak beli? Oh, waktu balik nanti. Dan juga pada harga RM7.50. Jadi itulah yang dikatakan permintaan. So kena ingatlah, permintaan dia ada 4 elemen. Keinginan dan kemampuan membeli barang dan perkhidmatan pada satu tingkat harga tertentu pada jangka masa tertentu. Sekiranya kita ada keinginan tapi tiada kemampuan. Wujud tak permintaan? Sebenarnya tidak akan wujud permintaan kerana permintaan tanpa kemampuan ataupun tanpa sumber kewangan kita tidak dapat mewujudkan permintaan. Maka kita boleh kata bahawa permintaan berkesan permintaan berkesan ialah permintaan, kena ingat ya, permintaan yang disokong oleh kuasa beli, ya, kuasa beli atau kemampuan membayar. Okey, ya. Itu yang basic lah, konsep basic tentang permintaan. Jika kita nak pergi further lagi, kita kena tahu bahawa apa dia maksud permintaan dan juga apa dia hukum permintaan. Boleh ya? Okey, ini adalah maksud permintaan dan tadi cikgu dah terangkan tentang hukum permintaan yang ni. Ini adalah hukum permintaan, ya. P naik, Q turun. P turun, Q naik. Iaitu hukum permintaan adalah negatif ataupun songsang. Okey, boleh ya setakat ni? Baik, seterusnya kita akan pergi kepada keluk permintaan individu dan pasaran. Okey ya. So, dalam ekonomi kita kena tahu bahawa keluk permintaan tu bagaimana. Ya, kalau sebut je keluk, dah tahu ya, keluk ni dia. Ni keluk kan? Ya, itu adalah keluk. Dan permintaan mesti mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Okay, ya. Right, ni adalah keluk. Keluk ataupun dalam exam kalau dia sebut lukis rajah. Samalah. Yang inilah dia. Okay, ya. Jadi 2.1.2 iaitu kita akan lihat pada subtopik keluk permintaan individu dan juga pasaran. Okay. Apa beza individu dan pasaran? Okay. Kalau individu maksudnya seorang je lah, satu je. Ya, kita akan lihat keluk, contoh keluk Ali sahaja. Okey, kalau pasaran dia adalah sekumpulan individu. Kalau maksud sekumpulan individu, ia hanya adalah sekumpulan lah, maksudnya banyak. Mungkin ini Ali, Abu, Acong contoh, ya. Dan kita akan ambil kira permintaan kelompok kumpulan ini. Kalau individu hanya satu orang sahaja. Kalau pasaran, kita ambil semua yang ada, semua individu yang ada. So dia akan jadi kumpulan lah. Ya, kumpulan. Kita campurkan semua. Okey, boleh di situ. Okey, permintaan individu.
Ya, kalau permintaan individu adalah kuantiti satu barangan atau permintaan yang diminta oleh individu pada satu tingkat harga dalam satu jangka masa tertentu. Nampak di situ ya? Seorang sahaja, iaitu keinginan dan kesanggupan oleh individu ya untuk membeli BNP, iaitu barang dan perkhidmatan pada satu tingkat harga dalam jangka masa tertentu. Ingat ya, permintaan ada 4 elemen tadi cikgu cakap kan. 1, 2, 3, 4. Okay, ya. Right. So, kita terus pada contoh. Ya, jadual. Okay, kalau dia kata jadual, ini jadual. Jadual mesti ada, apa dia? Mesti ada row and columns. Okay, ya. Okay, katakan ni adalah row dan juga ni adalah columns. Okay, ni yang dikatakan jadual. Okay, jadual permintaan individu hanya seorang sahajalah. Okay, ya. Contoh harga. Okay, cikgu pakai kamera lah. Kecil sikit ya. Okay, as example, harga. Okay, ya. Harga RM. Okay, kalau disuruh bina jadual lah. Kemudian ini adalah kuantiti diminta. Ya, kuantiti diminta dalam skala unit. Okey, titik. Ni ada kala diberi, kala tidak. So, kita boleh buat sendiri yang ni ya. Yang last column ni. Okey, contoh harga diberi adalah 1, 2 dan 3. RM1, RM2 dan RM3. Permintaan individu pada harga RM1, kuantiti yang diminta adalah 6 unit. Pada harga RM2. Okey, sekarang ni kuantiti agak-agaknya meningkat ke menurun? Ingat balik hukum permintaan. Hukum permintaan, P naik, Q D akan turun. P turun, Q D akan naik atau meningkat. Okay, so apabila RM2, dia akan menurunlah permintaan. Okey, kita cikgu letak 4 dan seterusnya katakan 2. Okey, titik tak kisahlah ya. Kita buatlah A, B, C sebab daripada atas. Okey, sekarang berdasarkan jadual di atas, okey, lukis keluk permintaan individu. So, mudah saja. Kalau dia kata soalan minta keluk permintaan individu, pertama, dalam exam jangan risau. Terus je lukis. Okay, ya. Paksi menegak dan paksi mendatang. Okay. Dalam exam kita akan bagi graph paper lah. Tapi cikgu nak cepat. Kita pakai je freehand. Okay. So, lukis je paksi ni. Terus tulis harga. Dan unit dia adalah RM. Dan di sini adalah kuantiti. Yang mendatang ni mesti kuantiti. Unit kita adalah, skala kita adalah unit. Okay, ya. So, katakan kita plot sini. Okay. 1, 2, 3. Dan jangan lupa origin. Sangat penting. Okay, ya. Yang ni. Kalau tak ada, hilang markah. Okay, katakan skala ni 2, 4, 6 lah. Kita ambil ya. 2, 4, 6. Okay, so sekarang kita tengok. Ya. Sini harga RM1. Bagaimana kita nak plotkan kita punya keluk? Okay, harga RM1, kuantiti yang diminta adalah 6. So, di mana? Okay, di sini. Harga RM1, kuantiti yang diminta adalah 6. So, pangkaskan dia di situ. Okay, harga RM2. Ni 2 Harga di sini ya. So, jangan pula awak tengok sini. Harga RM2. Kau ingat kat sini. Salah ya. Harga RM2. Kuantiti yang diminta adalah 4. So, plotkan di sini. Okay, ya. Right. Dan seterusnya harga RM3. Kuantiti diminta adalah 2. So, di sini. Okay, boleh? Okay, ya. Right. Kemudian apa yang kita buat adalah sambungkan titik-titik tersebut. Okay, kita plotkan tadi ya. Ni titik A kan? Ya. Ni titik B dan ni titik C. Dan sambungkan titik-titik tersebut. Dah? Belum. Ya. Dan kita kena tandakan kita punya keluk ini D. Ya. Sama ada nak hujung-hujung atau sebelah-sebelah. Ya. Ataupun nak guna huruf kecil pun tak ada masalah. Okay, ya. Okay, boleh? Di situ. Jadi, terbentuklah keluk. Ini adalah keluk. Berikan tajuk dia. Keluk permintaan individu.
individu. Kalau ada nama, bagilah nama dia. Kalau permintaan Ahmad ke apa. Tapi dalam soalan ni tak ada. Ya. So, ini adalah keluk permintaan individu. Siap. Yang ni apa dia? Yang ni. Ni. Ini adalah jadual permintaan individu. Kenapa individu? Kenapa individu? Yes, good. Sebab seorang sahaja. Okey, setakat ni boleh ya. Okey, penerangan keluk. So, kita tengok sini ya. Pada paksi menegak menunjukkan harga, manakala paksi mendatar menunjukkan kuantiti diminta. Ya. So, jika soalan, terangkan keluk yang dibina. Ya. Okey, so terangkanlah. Pada tingkat harga RM2, berapa ringgit yang nak buat? Ambil je mana-mana. Ataupun pada tingkat harga RM1, kuantiti yang diminta adalah 6 unit yang ditanda pada titik A. Pada harga RM2, kuantiti yang diminta adalah 4 unit yang ditanda pada titik B. Pada harga RM3, kuantiti yang diminta adalah 2 unit yang ditanda oleh titik pada titik C. Ya. Jadi apa yang kita boleh katakan di sini, ini menunjukkan semakin harga meningkat, kuantiti yang diminta akan semakin menurun. Ya. Ini menepati hukum permintaan. Apa dia hukum permintaan? Iaitu negatif ataupun songsang. Okey, boleh? Kalau terangkan macam tu, dah dapat markah penuh. Ya. Ciri-ciri keluk. Keluk permintaan mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Ya, mesti mencerun ke bawah. Dia mesti dari kiri ke kanan. Sebab nanti keluk penawaran sama juga dari kiri ke kanan, tapi dia mencerun ke atas. Okey, boleh? Setakat ni itu adalah untuk individu.